Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Adil Hidayat di rancangan Internet dan Anda, di mana dalam rancangan ini kita akan bincangkan topik-topik berkaitan dengan internet. Jadi sekarang ni anda sedang menonton episod yang ke-6. Jadi dalam sepanjang kita duduk bersiaran 6 minggu ni, kita dah bincangkan pelbagai tajuk berkaitan dengan internet dari segi cara nak optimumkan internet di rumah dan sebagainya. Dan episod kali ini dia agak orang kata apa istimewa sikit lah, sebab pada malam ni kita tidak ada tetamu. Jadi saya lah yang akan membincangkan topik perbincangan kita pada malam ni bersama-sama dengan anda. Jadi anda akan bersama dengan saya selama setengah jam seterusnya. Okey, jadi kalau anda tengok saya dah letak banyak barang depan ni, jadi mesti ada tertanya-tanya apakah yang kita akan bincangkan pada malam ni. Jadi sebenarnya macam ni, berdasarkan daripada 5 minggu yang lalu ada beberapa komen daripada penonton lah, di mana mereka ada kata kebanyakan masa biasa kita bincangkan topik berkaitan dengan internet dan sebagainya, kebanyakan topik-topik tersebut adalah daripada segi orang kata apa topik secara umum. Jadi ada juga diminta untuk ditunjukkan penerangan dari segi teknikal. Okey, tapi jangan risau, dia tak akan jadi teknikal sangat, dan dalam masa yang sama juga disuruhkan tunjuk contoh-contoh. Maka disebabkan itu saya bawa bermacam-macam barang yang ada di depan saya sekarang ni. Dah serupa macam nak jual barang online dah, macam rancangan baru sekarang ni. Okey, jadi topik perbincangan kita pada malam ni adalah tip untuk nak melajukan internet ataupun tip untuk nak mengoptimumkan internet di rumah anda. Okey, jadi insya-Allah perbincangan kita pada malam ini saya akan cuba bahagikan kepada dua bahagian secara umumnya. Di mana bahagian pertama tu saya akan bercakap tentang cara-cara untuk nak optimumkan internet daripada dalam rumah anda ke internet itu sendiri. Okey, bila dah selesai bahagian tu, maka saya akan fokus pula cara-cara untuk nak optimumkan internet di dalam rumah anda. Jadi kalau saya nak cakap dari segi teknikalnya, maksudnya saya akan bercakap bahagian pertama itu adalah daripada router ke internet, dan pada bahagian kedua adalah daripada router ke dalam rumah. Okey. Jadi seterusnya, saya akan terus masuk ke dalam bahagian yang pertama, iaitu cara-cara untuk nak optimumkan penggunaan internet itu sendiri. Jadi antara beberapa soalan yang kerap kali ditanya kepada saya adalah bagaimana untuk nak memilih penyedia perkhidmatan yang terbaik. Jadi untuk nak menjawab soalan itu, maka saya akan bahagikan kepada dua. Satu tu adalah untuk nak memilih penyedia perkhidmatan daripada segi rangkaian 4G, dan satu lagi daripada segi untuk nak pilih perkhidmatan daripada segi rangkaian sambungan fiber. Okey, saya mulakan dengan rangkaian 4G dulu. Jadi, kalau anda tanya saya, bagaimana untuk nak pilih telco yang paling baik untuk kawasan rumah anda ataupun penggunaan anda kan? Maka apa yang saya boleh nasihatkan kepada anda adalah anda pergi daftar dengan sebanyak mana boleh telco yang utama. Contohnya macam Celcom, Digi, U-Mobile dengan Maxis semua tu kan. Anda pergi daftar pelan prepaid mereka ataupun prabayar tu. Okey, kenapa saya suruh anda daftar pelan prabayar? Sebab kalau dia ikutkan berdasarkan kita punya episod-episod sebelum ni, dah dimaklumkan bahawa tidak ada perbezaan daripada segi quality service antara postpaid dan juga prepaid. Okey, maka apa yang saya akan suruh anda buat adalah anda pergi beli ke semua SIM card prepaid itu dan anda cuba di kawasan rumah anda ataupun dekat mana yang anda nak gunakan internet tu. Contohnya anda pergi belilah Celcom, Digi, U-Mobile dengan Maxis, katakanlah kan. Okey, jadi apabila anda dah beli ke semua SIM card tu, maka anda kena test untuk beberapa hari. Contohnya kan, anda test pada hari biasa dan anda juga test pada hujung minggu. Dan selain daripada itu, anda juga test pada waktu-waktu yang berbeza. Contohnya pada waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang dan waktu malam. Kenapa saya suruh anda buat macam tu? Ada setengah-setengah telco ni mana kita tengok, ada setengah-setengah waktu apabila tak ada orang, maksudnya contohnya waktu pagi bila orang dah mula pergi kerja dan sebagainya kan. Kita tengok rangkaian telco tu adalah laju. Dapat bila kita buat speed test ataupun fast dan sebagainya, nampak laju berapa puluh megabit per second, 100 megabit per second dan sebagainya. Tapi apabila sampai daripada waktu bila orang dah mula kembali daripada bekerja, orang dah balik ke rumah waktu malam ataupun waktu bercuti dan sebagainya, kita tengok tiba-tiba sambungan internet tu dia rasa macam tak berapa nak best, macam slow sikit kan. Sebab tu saya suruh anda test pada waktu-waktu yang berbeza. Sama juga kita cuba buat testing pada hari biasa dan juga pada hari cuti hujung minggu. Jadi apabila anda dah buat testing semua macam tu, maka anda boleh tengok telco mana yang paling sesuai untuk kawasan rumah anda tu ataupun dekat mana yang anda nak gunakan tu. Okey, kenapa saya kata gunakan prepaid dulu? Sebab bila anda gunakan prepaid tu, maka anda tak akan terikat dengan sebarang kontrak. Jadi apabila anda dah jumpa telco yang paling bersesuaian untuk anda, maka selepas tu barulah anda boleh pertimbangkan untuk nak daftar kepada mereka punya postpaid ataupun yang kata dia punya plan tu lah. Kenapa saya kata anda boleh daftar postpaid? Sebab kadang-kadang anda akan dapat lebih banyak benda lah, contohnya dari segi kota dan sebagainya. Itu adalah cara antara salah satu cara yang mudah lah untuk nak test daripada segi telco dan rangkaian 4G. Memang nampak renyah sikit, tapi itu adalah cara yang ada optimum. Okey, seterusnya. Kalau tadi saya bercakap tentang rangkaian 4G, maka kalau macam mana pula anda nak cari penyedia perkhidmatan yang paling baik untuk daripada segi sambungan fiber? Okey, katakanlah anda ni bernasib baik di mana dekat kawasan rumah anda tu ada kebanyakan penyedia perkhidmatan dekat situ. ISP semua kebanyakan ada dekat sana. Jadi ini dia akan turun kepada satu soalan yang seterusnya, di mana saya akan tanya anda, adakah anda
boleh menerima perkhidmatan yang berdasarkan berkelajuan asimetrik ataupun anda perlukan kelajuan symmetrical. Jadi apakah dia asimetrik dan symmetrical tu? Okey, mari saya beri dekat anda satu contoh nah. Okey, sebagai contoh, saya menggunakan satu plan daripada Unify di mana itu adalah plan 100 megabit per second. Dan Unify dia memberikan sambungan yang asimetrik. Jadi apa maksud asimetrik tu? Bila saya ada plan 100 megabit per second, maka kelajuan download saya adalah dekat lebih kurang 100 megabit per second. Contohnya apabila saya buat speed test ataupun saya buat fast dan testing yang lain. Tapi apabila saya buat upload, biasanya kelajuan itu dia adalah lebih kurang separuh. Contohnya macam 50 megabit per second, macam 60-70 macam tu. Jadi dia tak sama tau. Jadi pada kebiasaannya, kebanyakan telco-telco ISP-ISP ni, dia adalah asymmetrical. Jadi kalau anda okey macam tu, maka anda boleh daftar. Kalau anda lebih bernasib baik, contohnya dekat kawasan perumahan anda tu ada servis daripada contohnya kata-kata Time ataupun daripada Allo City Broadband, maka mereka tu adalah penyedia perkhidmatan yang boleh memberikan anda kelajuan symmetrical. Symmetrical tu maksudnya apa? Contohnya di rumah saya mendaftar dengan City Broadband di mana plan saya adalah berkelajuan 1 gigabit per second. Jadi bila saya buat testing, download dan upload saya, kelajuan dia tu adalah hampir sama. Maksudnya 900 megabit per second, kira dekat maksimum lah macam plan yang saya bayar tu. Jadi biasanya kan, kalau orang yang menerima data, yang banyak menerima data, banyak download dan sebagainya, maka dia akan lebih fokus kepada asymmetrical tu lah. Dia dah okey. Sebab upload tu mungkin tak begitu penting untuk dia. Tapi sekiranya macam katakanlah orang macam saya yang adalah content creator, di mana saya selalu upload benda ke YouTube, mungkin saya nak kelajuan upload tu lebih tinggi sikit. Itulah dia penjelasan dia kan. Lepas tu, antara soalan popular yang saya dapat, dia kata kalau ada Maxis Fiber, Digi Fiber, Celcom Fiber dan juga TM Unify, nak pilih yang mana? Ni soalan yang popular. Maka secara umumnya lah, kalau tak silap saya lah, nanti kalau salah saya akan tanya rakan-rakan telco lepas di dalam minggu-minggu hadapan kan. Untuk Maxis Fiber, Digi Fiber dan juga Celcom Fiber kalau tak salah, mereka menggunakan HSBB daripada TM. Jadi maksudnya secara umumnya lah kan, pada kebanyakan kawasan tu, daripada segi keupayaan fiber tu adalah lebih kurang sama. Jadi kalau anda tanya saya, kalau dah sama nak pilih yang mana, maka jawapannya adalah anda tengok yang mana yang memberikan pelan yang kata apa, sama ada yang paling murah ataupun harga yang kompetitif. Dan selain daripada itu, anda tengok yang mana yang boleh memberikan servis kepada pengguna yang terbaik. Okay, ini bukan servis internet tau, maksudnya servis kepada pelanggan itu sendiri. Contohnya kalau anda ada masalah, anda call senang ke dijawab, diselesaikan cepat dan sebagainya. Itulah dia antaranya. Okey, jadi sekarang saya dah cakap lah kat anda kan, saya dah cerita kepada anda cara untuk nak pilih rangkaian 4G, cara nak pilih sambungan fiber semua kan. Maka seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian untuk kita nak tengok macam mana pula kita nak optimumkan selepas anda dah daftar tu. Okey, saya mulakan dulu dengan rangkaian 4G tu. Okey, jadi biasanya kan, kalau orang yang menggunakan rangkaian 4G itu, mereka akan tanya saya, dia kata, okey, saya ada satu rangkaian 4G, katakanlah saya gunakan Celcom contohnya. Jadi saya perlukan rangkaian 4G Celcom ni untuk digunakan dalam rumah disebabkan kawasan saya tu tidak ada sambungan fiber. Contohnya macam tu. Jadi bagaimana saya nak buat supaya rangkaian 4G saya tu bagi orang kata apa, eloklah untuk penggunaan seharian di rumah. Maka biasanya saya akan tanya, bagaimana anda menggunakan rangkaian tu? Adakah anda buat hotspot dekat telefon? Jadi kalau contohnya kan, saya mulakan dengan hotspot dekat telefon. Kalau anda menggunakan telefon semata-mata, kalau hanya untuk kegunaan sementara, maka tidak apa. Tapi kalau anda menggunakan rangkaian 4G itu sebagai sambungan internet utama di rumah anda, maka saya akan galakkan anda untuk beli satu router 4G. Macam ni, saya tunjuk kat anda satu router 4G, lebih kurang macam ni kan. Sebenarnya ini adalah satu router 4G dan juga 5G. Itu dia. Dan saya tunjuk dekat anda nah, ini router 5. Anda tak pernah tengok dia kan router 5G. Inilah dia. Saya tak boleh nak tunjuk logo tu sebab dia masih ada lagi rahsia kat sini, tapi saya tunjuk dulu bahagian belakang macam ni. Ini adalah antara salah satu router 5G yang murah di pasaran Malaysia ni. Nanti insya-Allah dia keluar, anda boleh belilah. Okey. Jadi kenapa saya kata anda kena beli router 5G ni? Senang saja. Apabila kita masukkan SIM card dekat situ, maka sambungan internet dekat rumah ni semua akan pergi kepada dia. Kemudian ada juga orang tanya saya, dia kata, okey, saya nak beli router 5G, maka router apa yang saya patut beli? Saya tengoklah kan berdasarkan daripada perbualan di forum dan sebagainya, dia sebenarnya ada bermacam-macam jenis router daripada pelbagai jenis brand dan sebagainya kan. Antaranya yang popular adalah seperti Huawei dan sebagainya, contohnya kan. Tapi kalau anda tanya saya, antara beberapa perkara yang anda perlu orang kata apa, fikirkan untuk nak beli router tu adalah daripada segi dia punya capacity. Okey, kalau saya nak cakap teknikal sikit kan, antara benda yang disebut tu adalah daripada segi kategori LTE tu. Kategori LTE tu akan memberikan dia punya bandwidth. Kita boleh tengok berapa besar bandwidth yang boleh disokong oleh router tu. Itu yang pertama. Tapi kalau anda tanya saya, antara ciri yang paling penting yang patut anda cari pada satu router 4G itu adalah anda cari router 4G yang boleh disambungkan dengan external antena. Sekejap lagi saya akan cerita pasal external antena tu. Okey, itu bahagian pertama.
Jadi yang pertama, cari satu router 4G yang bersesuaian. Tetapi dalam masa yang sama, pastikan juga anda ada pelan 4G yang bersesuaian jugalah. Okey, bila saya dah kata tentang beli router 4G semua tu kan, maka ada juga orang akan tanya saya, dia kata, Tuan, saya dah beli router 4G, saya punya plan internet pun sebenarnya okey. Tapi bila saya pakai router ni, internet dekat rumah saya, daripada segi rangkaian 4G tu tak berapa nak best lah, kita kata macam tu lah kan. Mungkin daripada sambungan tu mungkin tak berapa stabil, ataupun bandwidth internet tu mungkin tak berapa nak baik kan. Jadi dia tanya, apa lagi yang boleh dibuat? Maka itu berbalik kepada apa yang saya kata tadi. Cari satu 4G router yang berkeupayaan untuk dicocok dengan eksternal antena. Jadi, adakah anda tahu, biasanya kan bagi pengguna-pengguna di kawasan pedalaman kampung tersemaikan kan, mereka akan menggunakan eksternal antena, contohnya macam antena parabolik. Okey, sebelum tu saya cerita dekat anda. Kalau anda menggunakan router 4G macam ni, dia punya daripada segi signal tu adalah omnidirectional. Maksudnya dia terima signal daripada sekeliling dia. Benda tu bagusnya adalah anda boleh letak benda ni merata-rata. Jadi anda akan dapat signal. Tapi kalau anda nak dapat satu rangkaian yang lebih baik, maka kita kena gunakan satu directional antena. Maksudnya antena yang ada arah macam tu. Salah satunya adalah antena parabolik. Okey, kenapa mereka akan gunakan antena parabolik? Okey, macam mana dia bersambung tau? Antena parabolik itu dia akan ada satu tempat kayu kat luar rumah, dia letak kat luar rumah, dia ada kabel sambung ke router 4G tu. Jadi biasanya kat kawasan pedalaman ataupun kampung, yang menara telekomunikasi itu adalah jauh daripada rumah mereka. Jadi bila benda tu terlalu jauh, router tu tak dapat nak menerima signal tu dengan elok. Jadi untuk nak mendapat signal yang lebih baik, maka mereka menggunakan antena tu. Itu salah satunya. Tapi kan, kalau kita nak pasang antena parabolik ni kadang-kadang untuk kalau kat kawasan rumah apa ke susah sikit kan. Kalau kat kawasan kampung apa tu mungkin kita boleh letak kat luar. Maka sebenarnya dia ada bermacam jenis antena lagi. Okey, tapi sebelum tu saya kena cerita dekat anda tau. Mungkin ada orang akan salah faham. Adalah salah bagi kita untuk nak menggunakan signal booster. Sebab apa yang berlaku sebelumnya adalah kebanyakannya mereka akan gunakan antena parabolik di mana disambungkan kepada 4G signal booster yang disambungkan pula kepada router tu. Jadi kalau kita pakai signal booster memang salah. Tapi untuk nak gunakan external antena tak salah. Bercakap pasal external antena, salah satu antena yang menarik adalah benda ni. Okey, dia ada nama dia yang best. Nama benda ni adalah disk Yagi. Ini adalah salah satu antena yang directional antena yang sangat-sangat baik. Saya pernah buat testing antena ni kan. Contohnya kan, kalau saya gunakan katakanlah Celcom dekat dalam router 4G tu, tanpa antena ni, saya akan dapat kelajuan kalau saya buat speed test mungkin dalam katakanlah 80 megabit per second, 100 megabit per second pada waktu yang baik kan. Tapi kalau saya gunakan disk Yagi antena ni, directional antena ni, kalau saya talarkan pada arah yang betul, saya boleh dapat kadang-kadang sampai 150 megabit per second, 200 megabit per second, agak laju. Dan benda ni pun tak mahal sangat, anda boleh cari benda ni di Shopee dan Lazada, malah anda boleh buat sendiri kalau anda nak. Inilah salah satu contoh antena. Jadi apa yang macam mana nak cara gunakan dia? Senang saja. Dia sebenarnya kat belakang ni ada tempat untuk kita sambungkan kabel. Jadi kita sambungkan ke sini, pergi ke router 4G itu sendiri. Tu dia, selesai cerita tentang router 4G. Okey. Kalau itu adalah segi daripada untuk nak optimumkan Wi-Fi menggunakan router 4G. Okey, kemudian dalam masa yang sama kan, sekiranya anda bernasib baik untuk berada di kawasan yang mempunyai servis 5G, maka saya galakkan anda untuk cuba rangkaian 5G itu. Sebab kalau saya nak ceritakan kepada anda, daripada segi keupayaan rangkaian 5G itu memang adalah jauh lebih tinggi. Contohnya apabila saya gunakan router ni sebagai testing ataupun saya gunakan dalam phone, saya boleh dapat kelajuan sehingga gigabit. Bukan hanya beratus megabit per second tau, gigabit. Maksudnya dah hampir sama seolah macam kita pakai network kabel ataupun fiber. Tapi biasanya sekarang ni kita ada di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya dan Cyberjaya kan. Boleh cubalah. Dan antara penyedia yang ada adalah Yes. Okey, kemudian soalan seterusnya yang ditanya pasal router 4G ni sebelum saya masuk pada fiber nah. Mereka tanya, kalau saya dah ada router 4G, lepas tu saya nak gunakan internet satu rumah, macam mana saya nak optimumkan lagi penggunaan internet tu? Maka apa yang saya akan cadangkan adalah anda sambungkan satu Wi-Fi router kepada router 4G ni. Kalau saya tunjukkan, saya pegang macam ni saja lah. Saya pegang macam ni. Maksudnya satu Wi-Fi router disambungkan ke router 4G ni. Okey, jadi macam mana nak sambungkannya? Senang saja, anda sambungkan dengan network kabel je lah. Okey, apabila anda dah sambungkan satu Wi-Fi router kepada router 4G ni, apa yang saya akan suruh anda buat adalah anda disablekan Wi-Fi dalam router 4G ni. Jadi dengan kata lain, router 4G ni kerja dia adalah untuk buat kerja 4G. Wi-Fi router ni dia akan buat kerja Wi-Fi. Jadi kita dengan bahasa mudahnya kalau dalam segi itu kita panggil, kita offloadkan kerja tu untuk nak optimumkan penggunaan device tu. Dan biasanya Wi-Fi router ni dia boleh memberikan orang kata apa servis Wi-Fi tu yang lebih elok kalau nak dibandingkan dengan router 4G. Itu salah satunya. Okey, nanti kita akan cakap banyak pasal Wi-Fi router ni. Okey, boleh nah? Saya rasa selesailah bahagian 4G itu kalau kita nak ceritakan. Seterusnya kepada sambungan fiber.
Jadi bila anda dah dapat sambungan fiber kan, antara satu soalan yang paling popular adalah dia tanya, perlukah saya tukar Wi-Fi router yang diberikan oleh pihak ISP? Contohnya ni, saya bawa Wi-Fi router ni diberikan oleh pihak Telekom apabila saya register dia punya plan internet yang 100 megabit per second tu. Jadi saya dah cabut lah. Okay. Jawapan kepada soalan tadi macam ni, senang. Dia sebenarnya bergantung kepada anda. Okay, sekiranya anda bukan merupakan seorang pengguna yang kita panggil heavy user ataupun contoh macam ni lah. Kalau saya seorang diri dekat rumah di mana saya menggunakan plan internet Unify 100 meg itu, di mana saya menggunakan telefon, satu laptop dan mungkin satu smart TV untuk tengok Netflix dan sebagainya, maka Wi-Fi router yang diberikan oleh pihak TM ni tidak menjadi sebarang masalah tau. Tapi, katakanlah contohlah kan, apabila anda pergi kepada bahagian lain, katakanlah contoh anda letak Wi-Fi router ni di ruang tamu macam kat sini kan, lepas tu anda pergi ke bahagian dapur, lepas tu signal Wi-Fi anda makin lemah. Itu salah satu contoh kan. Ataupun apabila ada banyak peralatan lain di rumah anda, mungkin ada beberapa orang yang gunakan, ada beberapa handphone, beberapa laptop, komputer dan sebagainya, dan anda nampak sambungan Wi-Fi itu tak berapa nak, kita cakap kalau bahasa mudah tak berapa nak best kan, maka mungkin anda kena pertimbangkan untuk nak ubah ataupun ganti Wi-Fi router anda. Okey, jadi persoalannya adalah, bolehkah anda terus ganti Wi-Fi router tu? Okey, sebenarnya ada setengah-setengah ISP ni yang mana kita boleh guna konsep plug and play. Maksudnya saya beli satu Wi-Fi router baru, saya terus sambungkan. Ada. Tapi kepada kebanyakan ISP, contohnya kalau saya ambil macam TM Unify ni, anda kena dapatkan dulu maklumat untuk akaun PPPoE. Tu dia. Jadi anda kena set maklumat tu dalam Wi-Fi router baru anda, baru anda boleh gunakannya dengan Wi-Fi dengan anda punya sambungan Unify tu lah. Macam mana nak buat? Senang saja. Anda boleh, contohlah saya ambil TM Unify tadi kan. Kalau anda nak dapatkan anda punya password untuk PPPoE punya account tu, anda boleh call dia punya customer service pada nombor 100 kalau tak silap saya, ataupun anda boleh gunakan dia punya live chat. Dan saya dah gunakan dia punya live chat, memang cepat. Asal saya tak sampai 15 minit pun dia dapat password. Lepas tu saya boleh tukar Wi-Fi router saya. Okey, itu adalah cara nak tukar router secara umum tau. Jadi mungkin soalan seterusnya ditanya, Wi-Fi router apa yang saya nak beli? Dan soalan ni biasanya dia akan membawa kepada perbincangan ataupun orang kata perbahasan lah secara umum, di mana ada orang setengah orang kata kita perlukan mesh Wi-Fi, ada setengah orang kata kita perlu beli router yang mahal dan sebagainya kan. Antara ayat yang saya selalu dengar yang orang kata sebelum ni kan, dia kata kalau nak bagi rangkaian Wi-Fi di rumah tu baik, maka kita kena gunakan mesh Wi-Fi. Sebenarnya kenyataan tu dia tak berapa nak betul tau. Sebab apa tau? Bukan semua mesh Wi-Fi tu baik. Ada setengah mesh Wi-Fi itu dia boleh menyebabkan anda punya sambungan Wi-Fi dekat rumah tu lagi teruk daripada sebelum tu. Tu cerita dia. Sebab router yang berbeza mempunyai keupayaan yang berbeza. Contohlah kan, saya boleh tunjuk dekat anda satu contohnya. Ini adalah satu contoh stand-alone Wi-Fi router. Ini adalah satu stand-alone Wi-Fi router daripada Asus. Nama dia pun kalau tak silap saya, ini adalah Asus ROG Extreme AXE 11000. Okey, dia ada 3 jenis router tau. Yang jenis stand-alone macam ni, ini adalah yang mana kita gunakan satu macam ni. Lepas tu dia ada yang jenis mesh router. Lepas tu dia ada juga router stand-alone yang boleh di-meshkan. Okey, contoh dia kan. Router stand-alone ni yang boleh di-meshkan ni, yang unit ni, dia adalah lebih baik daripada kebanyakan mesh router yang ada di pasaran sekarang ni. Tu cerita dia, satu ni. Kenapa saya kata macam tu? Saya dah buat testing menggunakan router ni untuk keluasan lebih kurang dalam 1,000 kaki setengah ke 2,000 kaki macam tu. Dan saya dah sambungkan dekat hampir lebih 80 device Wi-Fi. Kenapa saya ada begitu banyak device? Sebab dekat rumah saya tu ada banyak smart device macam smart switch dan sebagainya kan. Dan benda ni boleh berfungsi dengan baik tanpa sebarang masalah walaupun ada bilik dan sebagainya. Dan kalau dalam setup yang sama tu, kadang-kadang bila saya menggunakan mesh Wi-Fi yang biasa, ada setengah mesh Wi-Fi tu dia tak berkeupayaan untuk nak menampung kegunaan macam tu. Jadi sebab tu saya kata, ada setengah stand-alone router tu lebih baik daripada mesh. Ada setengah mesh router tu dia lebih baik daripada stand-alone tu. Okey, adakah anda pernah tengok mesh router? Kalau anda tak pernah tengok mesh router, ni saya tunjuk dekat anda satu contoh yang paling mudah. Ini adalah satu mesh router daripada pihak Asus juga. Ini adalah model dia, kalau tak silap saya, XT12. Jadi mesh router ni biasanya, kalau anda beli mesh router, dia akan datang mungkin dalam 2 unit macam ni, ataupun ada setengah tu dia bagi 3 unit. Macam tu. Kalau 2 unit tu mungkin kawasan dia luas lagi, 3 unit tu mungkin lagi luas kan. Jadi biasanya, kita akan gunakan mesh router ni kalau contohlah, satu router tu tak berkeupayaan untuk nak menampung rumah anda. Macam inilah, katakanlah saya kata tadi, yang tadi stand-alone unit tu boleh menampung sehingga 2,000 kaki persegi. Mungkin anda punya rumah ada 3 tingkat contohnya kan. Jadi dengan menggunakan mesh router yang ada beberapa unit ni, maka dia boleh meluaskan lagi sambungan Wi-Fi anda tu ataupun rangkaian Wi-Fi anda tu. Dan apa yang membezakan mesh router ni kan, ada setengah mesh router tu hanya beberapa ratus ringgit. Ada setengah mesh router macam yang ni sehingga 3,000, 4,000 lebih. Jadi apa yang membezakan dia?
Yang membezakan dia adalah daripada segi kapasiti ataupun keupayaan secara umumnya. Berapakah jumlah bandwidth maksimum, berapa banyak device yang boleh bersambung serentak, teknologi apa yang dipakai dan macam-macam lagi. Macam contohnya kan, ada setengah router yang anda beli yang kosong macam ni, yang mana kalau anda pakai saja mungkin brand-brand lain, di mana anda kena beli dan satu unit saja. Okey, tapi ada setengah router macam yang Asus ni, anda boleh beli satu router tu dulu dan kemudian anda boleh beli yang ni untuk nak ditambahkan sebagai mesh node. Jadi dia ada keupayaan untuk mesh, macam-macam. Okey, daripada segi keupayaan router ni pula, kalau anda tanya saya, apa yang perlu dicari? Dia ada banyak perkara teknikal yang boleh diterangkan, contohnya teknologi Wi-Fi apa yang dipakai kan. Katakan sekarang ni kita ada Wi-Fi 6 ataupun Wi-Fi 6E dan sebagainya. Jadi kalau anda tanya saya akan beritahu dekat anda, cuba cari Wi-Fi router yang berkeupayaan tri-band dan menggunakan teknologi Wi-Fi 6. Nah, apa benda tri-band dengan Wi-Fi 6 tu? Okay, secara umumnya macam ni. Sebelum ni kita akan menggunakan Wi-Fi 5, yang mana kalau saya cakap dia punya technical term tu adalah 802.11 AC. Maksudnya mungkin kurang sikit lah. Di mana lepas tu diupdatekan dengan satu benda yang dipanggil sebagai Wi-Fi 6, iaitu 802.11ax, 802.11ax. Okey, kelebihan dia ada macam-macam, bukan hanya daripada segi kelajuan. Dan kadang-kadang orang kata apa, teknologi itu dapat menyelesaikan banyak masalah Wi-Fi anda. Itu satu. Sekarang ni dia ada lagi satu yang lebih baru, di mana dia menggunakan Wi-Fi 6E. Contohnya seperti apa yang saya tunjuk dekat anda tadi. Okey, apa beza dia tu? Senang saja. Tadi kan saya ada sebut satu perkataan tri-band kan? Okay, apakah dia itu tri-band? Dia macam ni. Kita biasanya akan dengar Wi-Fi yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Itu adalah satu band 2.4 GHz. Kemudian kita dengar ada Wi-Fi router yang menggunakan 5 GHz. Itu adalah band yang kedua. Jadi kalau dia kata Wi-Fi router tu dia menyokong dual band, maksudnya kita boleh menggunakan frekuensi 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Dan kebanyakan Wi-Fi router pada dulu-dululah dia adalah dual band router. Dan kebanyakan router sekarang ni dia menyokong tri-band ataupun 3 band. Jadi 3 band tu benda apa pula? 3 band tu bermaksud dia ada satu untuk 2.4 GHz, lepas tu ada satu jalan tu untuk sebahagian daripada 5 GHz dan ada satu jalan lagi untuk sebahagian lagi 5 GHz. Itulah maksud dia. Malah ada router yang lebih dahsyat sekarang ni yang mana dia menyokong quad band, 4 band tu sendiri. Macam-macam lah. Okey. Tapi kalau anda tanya saya untuk penggunaan biasa, perlukah anda nak upgrade sampai benda-benda yang macam yang terkini seperti Wi-Fi 6E dan sebagainya? Anda mungkin boleh gunakan Wi-Fi 6 saja. Sebab Wi-Fi 6 itu adalah lebih daripada memadai untuk kebanyakan pengguna di rumah. Itulah satu cerita dia kan. Oh, macam-macam saya duk cakap pasal Wi-Fi router. Okey, itu kalau kita duk cakap pasal Wi-Fi router atau kita duk cakap tentang mesh dan sebagainya kan. Okey, macam saya kata tadi, kalau anda nak contohlah, kalau anda kata kat saya, kata Tuan Adil, saya ada masalah dari segi coverage Wi-Fi dekat kawasan dapur, di mana ruang tamu saya elok, tapi bila saya pergi kat dapur tak elok. Tapi saya tak nak upgrade pada Wi-Fi router yang mahal-mahal macam ni kan. Maka apa alternatif yang ada? Salah satu alternatif yang anda boleh gunakan adalah dengan menggunakan Wi-Fi extender macam ni. Saya tunjuk, saya buka lah di antena bagi anda nampak. Ini adalah satu contoh Wi-Fi extender. Wi-Fi extender ni sebenarnya dia adalah sebiji lebih kurang sama macam Wi-Fi biasa tu. Cuma bezanya bentuk dia adalah lebih menarik macam ni. Senang. Kita cocok tu dekat plug dan dia akan berhubung kepada kita punya Wi-Fi router utama sama ada melalui wireless ataupun kita boleh sambungkan kabel kepada dia. Jadi contohlah kalau anda nak gunakan internet di dapur untuk katakanlah nak tengok orang kata surfing internet seperti biasa, maka Wi-Fi router, Wi-Fi extender macam ni adalah okey. Nah, tapi kalau anda perlukan macam contohnya anda kata saya nak gunakan di bilik tidur saya ataupun saya nak gunakan di pejabat rumah saya, maka mungkin anda kena tengok penggunaan mesh router dan sebagainya. Okey, yang ini kita panggil sebagai Wi-Fi extender. Kalau anda nak extendkan Wi-Fi tu, katakanlah anda nak tingkatkan lagi sambungan rangkaian anda tu ke tempat-tempat yang mana mungkin Wi-Fi extender tu tak boleh nak pergi. Maka salah satu alternatif lain yang anda ada adalah dengan menggunakan benda ni. Ini dipanggil sebagai power line Ethernet. Apakah dia itu power line Ethernet? Macam ni. Benda ni yang sebagai unit utama ni kita akan sambungkan kepada Wi-Fi router kita. Contohnya yang itulah yang main kan. Ataupun router apa-apa kita sambungkan. Kemudian kita cocok benda ni dekat plug rumah kita. Plug elektrik tu kita cocok ke dia. Yang unit satu lagi ni pula, kita cocok dekat tempat yang kita nak pakai Wi-Fi ataupun internet tu. Dan kadang-kadang ada setengah yang unit yang elok sikit, dia ada sambungan kabel dan sebagainya, kita boleh gunakan network kabel ni. Jadi, apa yang dibuatnya adalah, internet daripada router tu, dia akan masuk kat sini, daripada sini, dia akan pergi masuk ke dalam sambungan elektrik dekat rumah anda. Jadi, dia menggunakan sambungan elektrik tu untuk transfer data. Sebab tu dia panggil power line Ethernet. Okey, tapi saya kena cerita dekat anda lah. Saya dah buat beberapa testing. Power line Ethernet ni mungkin tak begitu, orang kata kalau anda perlukan bandwidth yang tinggi, anda kata saya nak download benda yang besar, saya perlukan bandwidth sehingga gigabit,
power line internet mungkin tak begitu sesuai lah. Tapi kalau anda hanya perlukan sambungan internet untuk nak gunakan, macam saya kata tadi, nak gunakan internet dan sebagainya, mungkin okey. Sebab kadang-kadang kalau anda nak tarik internet pergi ke tempat yang jauh, anda punya alternatifnya adalah untuk tarik network kabel yang panjang. Mungkin anda tak suka tengok network kabel, maka inilah salah satu alternatif dia. Itu dia, macam-macam ada dekat sini. Lepas tu kalau anda tanya saya dah beli semua macam-macam, kalau untuk nak meningkatkan rangkaian kat komputer saya macam mana? Biasanya komputer kita mungkin kalau wifi yang ada dekat tu tak berapa nak best, maka saya boleh cadangkan untuk anda gunakan benda-benda sebegini. Ini adalah orang kata apa, macam USB dongle untuk antena wifi itu sendiri. Jadi anda boleh gunakan wifi router yang elok dan ada juga wifi dongle yang baik pada komputer anda. Jadi dua-dua tu dah okey. Kalau yang ni tak berapa nak best, maka anda boleh gunakan benda-benda macam ni. Nah, ini adalah apa yang kita boleh pasangkan dalam komputer tu sendiri, PCI. Nah, anda tengok sini ya. Ini dah antena yang diletakkan dekat luar komputer anda. Maka dengan menggunakan antena macam ni, malah yang ini adalah 4x4 punya antena untuk PCIe tu kan. Maka ini akan memberikan kekupayaan wifi yang tinggi pada desktop komputer anda dan sekaligus dia akan bagi lebih elok lah bila anda ada wifi router yang agak mahal. Best lah tu. Pendek kata, yang penerima tu bagus, yang router sendiri tu pun bagus juga. Okey. Jadi saya harap ini adalah penjelasan yang cukup lah untuk kesemua maklumat tentang wifi ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa banyak dah saya duk cerita pasal wifi ni. Jadi sekiranya anda ada sebarang soalan ke komen, maka anda bolehlah tulis di ruangan komen tu nanti. InsyaAllah saya akan cuba untuk nak menjawab soalan-soalan anda. Maka lagi sekali saya berharap apa yang disampaikan dalam episod kali ini mendatangkan manfaat kepada anda. Dan lagi satu, insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama dengan Puan Lolita daripada Telekom Malaysia. Okey, kami di studio ingin nak mengucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.